lawan terus lawan, lawan sampai menang. Saya caut cabaran tu di sini. Baiknya perjuangan Perikatan Nasional ini ialah kita tidak akan mengenepikan bangsa lain. Ini jaminan kita. Seseorang rating di TikTok. Itu personal branding lah. Lebih kurang macam tu lah juga kan. Saya akan menggunakan segala ilmu dan kepakaran yang saya ada. Bidang saya pengurusan strategik. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi warga Malaysia, orang Kedah. Apa khabar? Apa khabar orang Kedah? Okey, hari kedua saya di Kedah dan hari ini lebih menarik lagi dan lebih lebih menjadi tumpuan kerana rupanya bila saya study balik banyak perkara-perkara menarik yang berlaku di dalam Dun Jitra ni. Banyak sebenarnya. Selain daripada calonnya kedua-duanya muka baharu yang first timer, dan juga selain daripada isu-isu yang dibangkitkan di sekitar Jitra berkenaan dengan calon dari PN iaitu Profesor Dr. Haim Hilman, juga rupanya ini ada fakta-fakta, data-data menarik dalam Dun Jitra. Antaranya penyandangnya Datuk Seri Mukhriz Mahathir tak bertanding, tapi di mana sokongannya, adakah akan mampu memberi impak kepada dua-dua parti. Dan rupanya kursi ini juga ataupun Parlimen Kuala Pasu sendiri pernah menunjukkan satu peralihan daripada PKR ataupun PH kepada parti ataupun pejuang. Macam-macam sebenarnya topik yang boleh kita bicarakan tentang situasi di Kuala Pasu. Tapi hari ini tak apa, saya memilih untuk bersama dengan tokoh pertama, orang pertama saya hampir tak kenal tadi. tapi biasalah. Maaf Fatin. Assalamualaikum. Kenapa ramai 500 lebih calon seluruh negara. Dan ramai pula muka baru, lebih 50% muka baru yang kita tak pernah kenal sangat ni. Sihat Tin? Sihat, alhamdulillah. Okey. Datin yang akan bertanding di kawasan ini iaitu calon dari PKR, Datin Sabrina Ahmad, yang akan menentang Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah, juga nama besar, tokoh hebat dalam negeri Kedah. Bekas Net Chancellor di Universiti Utara Malaysia. Dan kali ini bertemu dengan, saya kira, orang muda jugalah ni. Kecil-kecil molek orangnya. Okey, Datin. Baik. Mungkin Datin boleh ulas sedikit apabila terpilih mewakili bendera besar, bendera PKR di Kedah. Apa perasaannya, apa yang dapat disampaikan? Silakan. Okey. Pertama sekali saya perkenal diri saya dululah. Okey, nama saya Sabrina Ahmad dan berumur 45 tahun. Sebaya kita punya. Macam mana aku dapat lagi tua ni? Bukan muda. Bukan muda. Ya, 78. 45 tahun dan dah punya cucu pun. Saya dah punya cucu. Nampak je kan. Mungkin saya lah kahwin lambat ni. Mungkin kita ada kilang ubat, suplemen, hari-hari. Jadi hari-hari makan ubat kuat. Macam makan ubat vitamin. Awet muda lah sikit kan. Tak sikit ni. Saya dapat lagi tua ni sebenarnya. Okey, teruskan. Sebenarnya saya pun tak sangka dicalonkan untuk PRN kali ini dan membawa satu mandat besar di bawah gabungan yang sangat, orang cakap sangat beratlah juga bagi saya pada mulanya. Tapi bila saya turun ke Jitra ni, alhamdulillah saya nampak keterbukaan gandingan bersama antara 4 parti yang berada di bawah kerajaan perpaduan, iaitu Barisan Nasional, Keadilan, Amanah dan juga DAP tu sangat erat. Di sini sangat erat. Diorang peluk kita macam keluarga. Itu buat saya bersemangat untuk turun ke lapangan. Kalau pada dasar demografi pemilihan yang lepas, kita nampak jurang perbezaan tu agak besar. Tapi kami ni dalam tim harapan ni dah biasa dengan tagline lawan terus lawan, lawan sampai menang. Saya caut cabaran tu di sini. Tak kira apa pun, yang pasti saya akan kerja keras turun ke lapangan sebanyak mungkin untuk memperkenalkan diri saya lah kepada seluruh penduduk pengundi di Dun Jitra ni. Okey, tapi saya tambah sikit, Pulun Kedah Pulun. Okey, itu kata Datin Sabrina. Yang mana kita faham, yakin nampaknya, tapi seperti apa yang kita sudah maklum, ini pertembungan one by one. Yang mana pasti sekali Datin Sabrina perlu berdepan dengan cabaran getir
kerana akan berdepan dengan tokoh besar dunia akademik negara, iaitu Prof. Dr. Haim Hilman Abdullah, yang kali ini bertanding di bawah tiket Perikatan Nasional. Bendera PAS, bendera Perikatan Nasional, bendera Bersatu, combine sekali lah ni. Kan? Cuma sekarang ni, kita faham, semua tadi pun dah faham, yang mana Don Jitra seumpama dilihat macam memberi kelebihan yang besar kepada PN selepas mereka dilihat mendominasi PRU15 di Parlimen Kembang Pasu dengan majoriti lebih 31,000. So, Prof sihat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Penat. Nampak dekat TikTok meriah sungguh. Depa share selain daripada Prof sendiri yang upload, orang lain pun share sana sini, kempen. Saya tadi pun pergi makan pun dengar orang dah buka TikTok pun dengar suara ni macam kenai suara ni kan. Ni suara Prof ni katanya. Maksudnya apa? Kempen di media sosial tu berjalan begitu aktif sekali. Alhamdulillah. So mungkin sebagai mukadimahnya, bila Prof tercalon untuk bertanding di bawah tiket PN, dan ketika ini PN dilihat sebagai satu jenama yang agak dominan di Jitra ni sendiri, apa perasaan Prof sendiri? Silakan. Pertama sekali, terima kasih kepada Cik Azrul. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Berkaitan dengan pemilihan saya sebagai calon, pada saya ini adalah satu amanah yang saya tidak melihat saya satu figura yang mampu melakukan sesuatu yang hebat, melainkan dokongan dan perjuangan PAS dan Perikatan Nasional itulah sebenarnya yang menjadi tunjang utama kepada usaha bersama seluruh jentera dan juga masyarakat yang ingin melihat negara ini atau khususnya PRN ini, Kedah ini dipimpin oleh kumpulan ataupun kepimpinan yang benar-benar tulus dan ikhlas untuk membela nasib anak bangsa kita. Jadi dalam konteks inilah sebenarnya saya bergerak bersama sahabat-sahabat lain, MB, Datuk Seri Sanusi dan semua. Kita ingin membawa perubahan ataupun sebelum ini kita telah memerintah selama 3 tahun. Kita akan teruskan agenda-agenda pembaharuan kita untuk menjadikan contoh kepada semua daripada sebuah negeri yang sering diperkecilkan dari sudut ekonominya, sering diketawakan kerana kemiskinan. Kita akan bangkit daripada pandangan-pandangan negatif ini dan membangunkannya. Saya terpanggil untuk bersama sebagai ahli akademik, sedikit ilmu yang saya ada itu ingin saya sumbangkan bagi membolehkan terbenarnya sebuah negeri yang hebat dan berjaya, insya-Allah. Okey, saya tak boleh biarkan terlalu lama sebab nanti Prof dah pergi ke soalan lain. Kang, habis kena sailang. Format kita 2 minit. Jangan lebih 2 minit, 5 soalan sahaja. Tak boleh lebih 2 minit. Punctual, berhenti. Okey. Relax, tenang. Okay. Tiada talayar hayat. Okey, soalan yang pertama. Keputusan dalam PRU15 yang lalu jelas nampak berpihak. Berpihak jelas sangat kepada Perikatan Nasional. Yang mana penyandang untuk ataupun kemenangan di Kembang Pasu oleh calon daripada PN, iaitu Datuk Ku Abdul Rahman, yang menang dengan majoriti lebih 30,000. Apakah kemenangan itu yang boleh dikaitkan dengan kemampuan ataupun potensi PKR ataupun PH dalam Don Jitra sendiri? Okey. Selama saya turun di kawasan, mendengar rintihan-rintihan ramai pengundi-pengundi di Don Jitra ni, pertama kali yang saya dengar adalah MP yang menang tak ada di pejabat. Tak pernah turun ke lapangan, hilang, missing, impossible. Alamak. Jadi diorang mula rasa kecewa. Di mana luahan, di mana nak mencari untuk mengadu pelbagai-pelbagai masalah yang diorang hadapi hari ini. Jadi pesanan diorang pada saya tu, Datin kalau menang tolong buka pejabat. Itu yang pertama. Diorang cakap tolong buka pejabat. Jadi saya faham bila orang luar itulah situasinya. Jadi dia susah nak fokus 100% dekat sini. Jadi berbezanya kita mengundi, kita sekarang adalah berlaku pilihan raya negeri untuk DUN, bukan untuk parlimen. Betul. Jadi bila untuk DUN, maka fokus kita kena mesti di dalam kawasan. Jadi harian rakyat akan mencari kita. Betul. Jadi kalau tak ada pejabat, itu masalah juga bagi kita. Itu yang saya ambil. Saya rasa itu adalah poin yang paling besar untuk saya dekat sini, terus berjumpa dengan seramai mungkin. Diorang dah luah rasa kecewa dengan gelombang yang lepas.
Okey. Dan di sini juga perpecahan antara kami yang menyebabkan kalah adalah perpecahan kepada 3 parti, iaitu Harapan, Pejuang dan juga Barisan Nasional. InsyaAllah kalau gabungan ketiga ni, saya rasa kita boleh menang dengan bergaya lah. Bergaya lah kita cakap kan. Yang penting kerja kuat dan terus meraih undi untuk orang yang di atas pagar. Itu poin saya sekarang. Saya akan turun jumpa untuk raih undi kepada semua yang duduk atas pagar melihat suasana politik hari ini untuk kerajaan perpaduan. Itu yang saya cuba gambarkan lah kan. Yang cuba kita nak keseragaman dalam pusat dan juga negeri. Sambung. Okey, dilihat seperti peluang PN macam cerah. Kerana dalam PRU 15 nampak jelas berpihak pada PN. Menerusi kemenangan yang bergaya yang diperoleh oleh Datuk Ku Abdul Rahman yang menang dengan majoriti lebih 30,000. Jadi apakah yang boleh kita katakan sebagai satu signal ataupun mungkin yang boleh kita kaitkan dengan PRN Digitra sendiri? Adakah dia masih lagi relevan untuk dipakai dalam PRN Digitra ni, silakan? Pada saya, kebangkitan rakyat ini, khususnya orang Melayu, masih lagi menebal. Apabila kita telah melihat keputusan dalam PRU 15 tempoh hari, kita dapat melihat dalam keadaan bro. Ya, baik. Okay, right. Dalam keadaan di mana pada ketika itu UMNO belum lagi bergabung dengan Pakatan Harapan dalam konteks seperti mana kita lihat hari ini, itu pun sudah menunjukkan bahawa orang Melayu sudah menolak UMNO dan mereka telah memilih satu parti Melayu yang dominan, iaitu PAS, dan juga bersatu dalam kes ini dalam konteks untuk membawa agenda-agenda tentang orang Melayu. Namun demikian, satu perkara yang saya ingin tekankan, hebatnya ataupun baiknya perjuangan Perikatan Nasional ini ialah kita tidak akan mengenepikan bangsa lain. Ini jaminan kita. Sebab kita tahu dan kita berpegang kepada prinsip kita sebuah negara Malaysia, kita akan hidup bersama dengan sahabat-sahabat kita, orang Cina, India, Sabahan, Sarawak bersama. Jadi balik kepada cerita tentang peluang kita, saya yakin kita akan beroleh kejayaan, tapi kita perlu kerja keras. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu berasa selesa dan kita mahu menzahirkan kesungguhan kita kepada rakyat. Walaupun rakyat sudah bersedia untuk menerima kita, tapi kita tetap committed untuk memberikan yang terbaik sepanjang kempen ini, memahamkan seramai mungkin agar tidak ada rakyat kita di Kedah ini ataupun di 5 negeri yang lain itu tidak keluar mengundi. Kerana mungkin telah terlalu yakin ataupun terlalu kecewa. Contohnya sahabat-sahabat kita orang UMNO, kita nak mereka zahirkan undi mereka kepada Perikatan Nasional dan kita sama-sama bina sebuah negeri yang hebat dan berjaya. So dalam kes ini, gelombang kebangkitan rakyat khususnya orang Melayu masih ada dan kita yakin ianya akan berterusan. Hingga bukan saja PRN ini, mungkin hingga ke PRU 16 nanti insya-Allah. Dan kita akan bergerak bersama mereka. Untuk membawa agenda-agenda pembaharuan yang negara kita ini, Tuan, sudah terlalu lama kita lihat dalam polemik politik. Nasib baik dia bunyi. Alright. Saya nak mencelah tang mana ni? Okay. Masalahnya bila seorang profesor bercakap, saya nak mencelah tak boleh. Nasib baik dia bunyi. Soalan kedua. Datuk Seri Mukris Mahathir tak bertanding kali ni. Penyandangnya tak bertanding kali ni. Okay. Malah sebenarnya yang lebih unik lagi, rupa-rupanya pemenang dalam PRU yang ke-14 di Parlimen Kuala Lumpur, iaitu Datuk Amiruddin Hamzah, yang ketika itu tanding di bawah bendera PKR juga. Rupa-rupanya kedua-dua ni, Mukris dan juga Amiruddin, berhijrah kepada Pejuang. Dan sekarang ni Tun M pula secara terang-terangan berada di pentas Perikatan Nasional untuk dan memakai vest PAS pun sebenarnya. Okey, apakah ini sebenarnya akan memberi satu masalah kepada PH kerana adakah mungkin kemungkinan last minute Mukris turun untuk memberi sokongan kepada calon PN di sini? Okey, silakan Dominic Rizka. Okey. Ini yang kita tengok suasana pilihan raya ni kadang-kadang dia mengikut arus musim. Gelombang dia tak sama. Ada kala gelombang ni berlaku macam ni. Ada kalanya gelombang dia sebalik. Jadi nak kata kita betul-betul yang penting kita kena kerja keras lah. Terus kerja usaha.
kadang-kadang kita memang berpijak di bumi yang nyata, kita membaca fakta. Dari fakta tu kita olah. Saya seorang orang yang berniaga. So pasti saya ada matlamat, saya ada sasaran macam mana saya nak catch up sebanyak mungkin untuk mendapat kemenangan bagi pihak saya. Kita pun ada kita punya strategi lah, kita kata kan. Kita bukan turun hanya sekadar nak menyedapkan telinga, kata kita boleh menang, kita boleh menang. Tak. Pastinya kita akan ada susunan strategi macam mana kita nak mendapatkan sokongan daripada ketiga-tiga gabungan parti yang sebelum ni bertanding. Maksudnya di sini saya tak bawa Pakatan Harapan. Saya lebih pergi kepada Kerajaan Perpaduan. Supaya nampak bendera pun pakai dua. Ya, kita pakai dua. Jadi kita menjaga hati kedua-dua pihak dalam keluarga kita. Jadi kita tak nak ada yang rasa macam orang cakap, kita tak pernah terfikir pun kita akan berkawan dengan Barisan Nasional dan Barisan Nasional pun tak pernah terfikir nak berkawan dengan kita. Itulah senario politik. Benda yang di luar jangkaan tu boleh berlaku. Jadi bila berlakunya orang kata jalinan kasih ni, jadi kami perlu menjaga hati sebaik mungkin untuk mendapat sokongan kedua-dua belah pihak ni. Dan kalau gabungan ni berjalan dengan lancar, kita mula akan berjalan untuk pengundi atas pagar yang sebelum ni berada di bawah Pejuang. Dan kita faham Pejuang ni dulu juga datang daripada UMNO. UMNO. Daripada UMNO. Jadi mungkin ada yang merajuk bila kita dah touch, diorang dah faham, diorang akan kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Itulah harapannya. Ya. Dan kali ini Tun M pula berada di pentas PN, malah menyarung vest PAS. Ya. So adakah ini akan memberi impak yang besar kepada peluang PN, sama ada mungkin undi daripada Pejuang akan membantu PN dalam kempen kali ini? Silakan. Pada saya, ianya amat membantu. Dan Tun Dr. Mahathir adalah figura besar negara. Tokoh negarawan yang kita khususnya di Kubang Pasut ini tidak boleh menafikan akan segala sumbangan dan usaha Tun telah lakukan buat negara. Ini bukan cerita Kubang Pasu sahaja. Ini cerita tentang negara. Terlalu besar. Nama Tun terlalu besar. Dan tiadanya Tun dalam konteks sama ada bertanding, Datuk Seri Mukhris atau Datuk Amiruddin, itu pada dasarnya adalah sesuatu kehilangan dalam dunia politik negara. Namun demikian, apabila Tun bersama dengan Perikatan Nasional, ianya memberi satu mesej yang jelas. Tun adalah seorang insan yang hebat, dia ingin melihat Melayu bersatu. Inilah sesuatu yang kita generasi baru harus belajar daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad apabila sampai pada keadaan genting untuk sebuah bangsa itu meneruskan kelangsungannya, maka dia perlu berkorban. Walaupun mungkin Tun ada pandangan yang berbeza, tetapi dalam perkara ini Tun tidak bertanding, Tun tidak mengarahkan, padahal boleh sahaja Pejuang mengambil bahagian dalam pilihan raya ini. Tapi dalam konteks ini Tun telah memberi sokongan padu kepada Perikatan Nasional untuk meneruskan agenda kebangkitan orang Melayu, kerana kuasa politik orang Melayu harus disatukan. Dan inilah pengorbanan terbesar, dan sokongan Tun berada di pentas Perikatan Nasional adalah satu anugerah dari Allah buat kita orang Melayu, insya-Allah. Maksudnya dia akan memberi kelebihan kepada PN. Okey, baik, terima kasih. Sejak akhir-akhir ini memang isu yang paling hangat diperkatakan, terutama yang dimainkan oleh oleh Profesor Dr. Haim Hilman, ialah isu yang mana dipendekkan kontraknya sebagai Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia. Dan ini dilihat sebagai satu kempen politik yang meluas digunakan oleh beliau. So adakah ini sebagai sekadar, bagi Datin, adakah ini hanya sekadar sebagai meraih simpati, atau mungkin boleh memberi kelebihan besar kepada beliau, memandangkan sentimen orang Kedah ni memang mudah cepat kesian. Orang Kedah dengan dia cepat kesian. Betul. Saya faham. Macam mana dengan soalan ni? Kadang-kadang kita memang cepat kesian dan cepat memaafkan. Ya. Betul tak? Saya mengenai isu peribadi Prof, saya memang tak nak terlibat lah, tak nak komen. Itu antara beliau dengan dia punya tempat yang dia bekerja lah, kita katakan. Jadi bagi saya itu memang kita nampak konten yang boleh menaikkan
seseorang rating di TikTok. Itu personal branding lah, lebih kurang macam tu lah juga kan. Jadi kadang-kadang di TikTok ni kebanyakannya kena tunjuk lebih simpati untuk mendapatkan orang crowd untuk follow kita tu lebih ramai. Dan saya orang yang memang straightforward macam ni lah. Saya tak pandai nak olah untuk meraih simpati apa semua kan. Jadi yang pastinya kadang-kadang benda yang kita nampak dipamerkan di TikTok tu bukan satu kenyataan yang sebenarnya. Jadi apa yang saya harap semua pengundi-pengundi ataupun semualah penduduk di Malaysia ni lebih bertenang, terima dengan terbuka, faham betul ke tak betul, kita kena tengok balik. Kaji balik, tengok macam mana suasana tu. Jadi bagi kita nak mencari seseorang yang boleh membantu rakyat, yang boleh turun ke lapangan, yang boleh membawa satu perubahan untuk rakyat di bawah. Kita dalam PRN DUN, bukan PRN untuk parlimen. Bukan untuk parlimen. Kita untuk DUN. DUN dia skop skala dia lebih kecil. Memang lebih fokus kepada kawasan tersebut. Jadi kadang-kadang itu yang kita kena faham. Ramai orang tak faham. Orang ingat parlimen dan DUN ni adalah pilihan raya yang sama. Pemilihan tu yang sama. Sebenarnya dia tak sama, dia berbeza. Tak boleh diteruskan. Maafkan saya. Persoalannya, adakah ini satu sentimen yang sengaja dimainkan untuk meraih undi, untuk meraih simpati ataupun apa sebenarnya? Dalam konteks saya ditamatkan sebagai Naib Chancellor, walaupun tempoh saya sebenarnya kontrak itu 3 tahun, hanya setahun saya berkhidmat dan kemudiannya dipendekkan, tidak menjadi sebab untuk saya gunakan sebagai modal politik apabila saya terjun ke dunia politik. Sebab saya mempunyai hasrat ataupun wawasan yang jauh lebih besar daripada kepentingan diri saya. Dalam kata lain, jawatan sebagai Naib Chancellor itu adalah jawatan kepada saya. Tetapi apa yang saya fikirkan, apakah yang boleh saya berikan kepada agama, bangsa dan tanah air kita. Seperti mana ketika saya menjadi Naib Chancellor, saya memberikan seluruh jiwa dan raga saya untuk membangunkan universiti kita. Kerana 70% anak-anak pelajar kita anak orang miskin. Jadi saya rasa saya perlu bekerja sekuat mungkin dan sebersih mungkin, ya, tiada ketirisan dan semuanya, kerana saya melihat di situ adalah tanggungjawab besar. Apabila ditamatkan pada saya tidak menangis, saya tidak kecewa, saya tidak marah, saya tidak keluar statement pun pada dasarnya. Tapi bila ditanya baru ni saya jawab, apa yang saya ingin jelaskan ialah saya sekarang punya tanggungjawab lebih besar untuk membantu parti yang punya jiwa dan rasa untuk berjuang membela nasib agama, bangsa dan negara. Jadi saya ketepikan tentang saya, ditamatkan di Universiti Utara Malaysia, saya buka lembaran baru di mana saya bersama Perikatan Nasional untuk membina bukan hanya sebuah universiti, seluruh universiti insya-Allah akan dibangunkan menjadi sebuah universiti yang punya jiwa untuk memperjuangkan agenda besar negara kita dalam membina Malaysia menjadi sebuah negara maju, dinamik dan bertunjangkan kepada agama. InsyaAllah. Tidak timbul soal meraih simpati? Tidak timbul meraih simpati. Sebab saya percaya apa yang saya lakukan ini, kalau saya meraih simpati, ia tidak akan kekal. Tetapi perjuangan adalah sesuatu yang perlukan pengorbanan. Dan untuk masuk ke gelanggang politik ini bukanlah satu perkara yang kita cuba-cuba. Saya nekat. Sedangkan saya boleh saja kekal berada sebagai profesor di universiti, tapi saya tinggalkan. Tapi Prof tinggalkan. Dua-dua muka baharu. Dan dua-dua memang bukan orang politik. Seorang ialah orang akademik, seorang orang berniaga. Okey. Yang memang jarang di pentas politik pun sebenarnya. Okey. Dan tetapi Datin ada tak tahu sama ada kelebihan ataupun kelemahan bila suami sendiri pernah suami sendiri pernah bertanding dalam PRU15 di Parlimen Pendang. Tumbang besar sebenarnya, kalah besar. Itu kelebihan ataupun kelemahan, dan apakah strategi Datin sebagai muka baharu untuk kali ini? Silakan. Okey, saya tak baru juga dalam politik. Saya bermula 2010 dalam politik. Perjuangan politik saya bermula 2010 dan bermulanya di Kubang Pasu sebagai Serikandi Keadilan Kubang Pasu, dan kemudian saya
slowkan sikit pergerakan politik saya lebih fokus kepada perniagaan saya. Kemudian sampai satu masa saya dipanggil balik untuk mewakili wanita bagi pihak negeri Kedah. Lepas tu saya terus fokus, 2 tahun saya terus fokus untuk membina wanita di negeri Kedah, dan sampai sekarang saya dah sampai untuk jadi wanita Exco negeri pusat. Jadi peluang yang saya dapat ni saya sebenarnya tak jangka sebab saya seorang usahawan. Tapi pada masa yang sama hati saya ni meronta-ronta untuk berjuang membangunkan lebih ramai wanita-wanita dalam bidang usahawan untuk bagi kestabilan ekonomi. Tak kisah wanita muda ataupun wanita yang dah berusia. Sebab walaupun kita dah mempunyai keluarga, mempunyai suami, kita juga perlu ada pendapatan sendiri untuk kita boleh orang kata berdikari dalam apa juga situasi yang kita bakal hadapi. Itu yang buat saya berjuang dalam bidang politik ni. Dan di sini saya cuba membawa apa saja arus yang diperjuangkan oleh Parti Keadilan Rakyat ataupun Pakatan Harapan untuk membina bersama dengan sejajar dengan apa yang pusat cuba bawakan. Kalau kata sekarang kita berasingan, susah saluran tu nak sampai ke sini. Dan kalau kata kita menghormati, walaupun kita berbeza parti, tapi kita tahu menghormati satu sama lain, benda tu akan jadi selaras. Tapi kalau kita sentiasa membangkang, benda tu akan jadi menyusahkan. Susahlah orang nak beri kita apa-apa bantuan. Itu yang saya cuba bawa sekarang ni. Dan Prof juga muka baru. Tiba-tiba bertanding kan. Jadi apa kelebihan yang Prof lihat ada pada Prof sebagai muka baru menentang calon dari PH Datin Sabrina? Dalam konteks saya, sebenarnya apa yang saya ingin tawarkan kepada Perikatan Nasional dan juga kepada rakyat secara keseluruhan dalam Don Jitra ini, saya ingin menawarkan pengalaman saya sebagai seorang Naib Chancellor. Saya pernah menjadi timbalan Naib Chancellor dan beberapa jawatan di peringkat universiti, jawatan tertinggi universiti. Jadi saya yakin dan percaya apabila saya bersama dengan Perikatan Nasional dan sekiranya diberi ruang dan peluang oleh warga Jitra, saya akan membawa suara rakyat Jitra ini ke Dewan Undangan Negeri. Dan di samping itu, saya akan menggunakan segala ilmu dan kepakaran yang saya ada. Bidang saya pengurusan strategik. Saya akan bantu negeri kita, Kedah ini, untuk menjadi sebuah negeri yang maju dan berjaya. Mungkin dia mengambil sedikit masa, tapi yakin dan percayalah, perjalanan ini bukanlah satu perjalanan yang tidak boleh dilakukan. Saya yakin dengan kekuatan yang kita ada, kepintaran dan kebijaksanaan kepimpinan kita, dan kita akan susun kembali ekonomi kita. Kita akan susun kembali education system kita dalam kemampuan kita. Walaupun bunyinya seperti itu adalah kuasa federal, tetapi dalam konteks negeri, kita boleh lakukan dalam kapasiti itu, dan insya-Allah kita akan bergerak ke Putrajaya untuk kita suatu hari nanti memperbetulkan, sebab banyak isu-isu yang perlu kita tangani dalam konteks pendidikan hari ini. Saya tidak cerita saya dalam politik. Apa yang saya fikirkan, cerita generasi kita 50 tahun akan datang, 100 tahun akan datang, apa jadi sekiranya sistem pendidikannya tidak berada dalam keadaan yang benar-benar mempersiapkan mereka untuk zaman mereka. Sama juga ekonomi. Apa akan jadi pada orang Melayu sekiranya pemimpin hari ini tidak benar-benar membangunkan sistem yang mana mereka ini boleh bersaing secara kompetitif 50 tahun akan datang, 100 tahun akan datang. So inilah sebenarnya agenda-agenda besar yang ingin ditawarkan, dan saya yakin dan percaya Jitra adalah tempat untuk saya memulakan usaha ini dengan membawa kesejahteraan yang dipanggil Jitra Sejahtera, membangunkan ekonomi, membangunkan pendidikan, dan menjadi sebagai contoh terbaik buat model yang ada di negara kita, Malaysia. Jitra dalam Kubang Pasu yang pernah, Kubang Pasu ni pula sejarah dia begitu lama dipegang oleh Tun M ketika menjadi Perdana Menteri. Patutnya Kubang Pasu ni memang gah hebat lah, sebab Jitra ni pun antara the center of Kubang Pasu, Jitra sendiri. Apa yang anda lihat kelemahan ataupun kekurangan yang masih lagi tak tercapai walaupun Kubang Pasu pernah berada di bawah pimpinan Perdana Menteri yang keempat dan yang ketujuh, sedap pening lah, tapi 2 kali PM. Silakan. Okey. Apa yang kita nampak pembangunan setempat lah. Pembangunan setempat di sini agak ketinggalan sikit. Kalau nak compare, kalau nak dibandingkan di sebelah selatan Kedah.
kan. Jadi sebenarnya di kawasan ni banyak kawasan-kawasan yang cantik yang kita boleh komersialkan untuk pelancongan, menambah baikkan lagi, banyak-banyak, cuma tak diberi tumpuan. Macam kita katalah, kita kena faham pemilihan antara parlimen dan juga DUN. Jadi bila parlimen dia membawa nama apa benda yang kita nak bawa ke pusat, untuk pusat lebih komersialkan lagi DUN Jitra ni. Jadi bilanya tak faham situasi tu, kadang-kadang bila salah buat pemilihan, maka tak ada berlaku pembangunan dekat sini. Mungkin waktu zaman Tun sebagai Perdana Menteri tak sempat. Maksudnya dia dah jaga the whole negara tu. Jadi dia tak sempat nak tengok apa pembangunan yang ada dekat sini untuk dia bangunkan. Banyaklah, memang nampak agak sedikit ke belakang lah. Kalau dari segi pembangunan kita nampak sedikit ke belakang. Macam rungutan peniaga-peniaga pasar malam. Kalau sebelum ni boleh buat 7 kali, tapi sekarang tinggal 4 kali saja. Jadi kita nampak sepatutnya lagi dikembangkan, tapi lagi dikuncup, dikecilkan situasi tu. Dan di sini pun ramai rungutan tu, dia punya kawasan tapak perniagaan, maksudnya tak dinaik tarafkan, berlubang-lubang, jalan dia dengan lampu-lampu yang tak cukup. Di Jitra ni apa yang saya nampak sebelah malam memang agak gelap. Sebab dia bercantum antara kampung dan juga ada bandar. Jadi kadang-kadang wanita muda dia orang cakap bila nak balik ke kawasan nak masuk lalu ke kawasan kampung gelap. Jadi memang lampu yang agak kurang. Banyaklah yang kita akan cuba naik taraf di kawasan DUN Jitra ni. Tepat sekali. Ada ruang-ruang penambahbaikan di Jitra sendiri jika diberi peluang sebagai adun di sini. Silakan. Sekiranya saya diberi peluang oleh warga Jitra untuk menjadi adun di sini, yang pertama saya akan perkasakan bersama dengan agensi-agensi yang ada ialah benar-benar menzahirkan bahawa Kubang Pasu ini menjadi bandar ilmu. Kita harus mengangkat agenda ini setinggi mungkin dan dipandang mulia oleh semua, kerana kita benar-benar mendukung keilmuan itu, kesarjanaan itu di pelbagai peringkat, baik di peringkat universiti maupun peringkat politeknik dan juga matrikulasi dan sekolah. Yang keduanya, saya akan memperkasakan Tun telah melakukan dan semua kepimpinan yang lalu telah melakukan yang terbaik pada masa mereka. Tetapi saya yakin dan percaya ekonomi masyarakat di Jitra ini perlu diperkasakan. Saya akan melihat isu-isu berkaitan dengan pertanian, isu-isu berkaitan dengan industri, isu-isu berkaitan segala yang menjadi punca atau sumber pembangunan ekonomi akan digembling, disusun, diatur dengan strategi-strategi yang mampan dan tepat bagi membolehkan pendapatan isi rumah ditingkatkan. Yang ketiganya, saya akan memberi perhatian kepada infrastruktur, di mana kita ingin melihatkan Jitra ini menjadi sebuah bandar yang bersih, sistematik, segala aspek yang menjadi keluhan dan keresahan kepada rakyat dapat ditangani sebaik mungkin. Kerana kita ingin menjadikan bandar ini ataupun Jitra ini, kalau di Pekannya bandarnya, kalau di kawasan kampungnya adalah kampung contoh, bandar contoh. So kalau diizinkan, saya ingin usahakan agar Jitra menjadi sebuah DUN yang pintar, smart DUN. Dengan kata lain, yang mana kita boleh integrasikan segala aspek yang rakyat Jitra boleh hanya melihat pada gadgetnya sahaja, mengetahui apakah yang sedang berlaku di dalam Jitra ini dalam konteks perkara-perkara yang mereka boleh akses. Jadi perkara-perkara yang berteraskan kepada information technology, artificial intelligence dan semua ini akan dijadikan asas. Dan saya akan bawa aspek-aspek big data analytics dan perkara-perkara business intelligence itu menjadi asas kepada usaha ke arah pembangunan Jitra yang dinamik dan berjaya. Okey, kita bagi peluang pada Datin untuk bukan katanya berkempen, tapi mungkin menyatakan sesuatu, mengajak mereka turun mengundi dan sebagainya pada 12 Ogos 2023. Silakan kamera ni. Okey. Apa pun yang kita buat, kita pastikan pemilihan kita itu yang terbaik. Terbaik tu bukan untuk saya, tapi terbaik untuk semua rakyat di penduduk-penduduk di DUN N06 ini. Dan saya mengharap bagi saya satu peluang, satu ruang untuk saya bekerja, berkhidmat untuk semua. Suara wanita ni, bila wanita ni dia lebih, orang kata lebih tulus, lebih bekerja keras, lebih berkhidmat untuk
satu-satu tanggungjawab tu. Percayalah, insya-Allah saya cuba buat yang terbaik sekiranya saya diberi mandat. Itu saja. Baik, okey cantik. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Azrul. Kepada seluruh warga Jitra, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menawarkan diri saya, Haim Hilman Abdullah, anak kampung, anak desa. Telah tinggal di negeri Kedah ini 23 tahun. Memberikan segalanya untuk anak bangsa kita sebagai seorang pensyarah sehinggalah kepada Vice Chancellor. Hari ini saya tinggalkan universiti kerana saya ingin menawarkan diri saya buat kalian semua. Andai kata saya diberi ruang, insya-Allah saya akan usahakan menjadi wakil rakyat yang akan membawa suara-suara kita, suara yang paling jauh sekali daripada pemimpinnya, akan saya usahakan untuk mendengarnya dan akan menjadi paling lantang di dalam Dewan Undangan Negeri. Dan insya-Allah kita akan membangunkan Jitra ini bersama. Ini cerita kita, sejarah yang akan kita lakar bersama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih, marilah sama-sama kita melakar sejarah kebangkitan sebuah DUN ataupun kawasan bernama Jitra menjadi kebanggaan bangsa dan negara, dan insya-Allah semua usaha bertunjangkan kepada agama. Jadi sekiranya saya diberi peluang, saya bersedia berkhidmat untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, dan kita akan usahakan setiap anak di Jitra ini akan mendapat pendidikan terbaik. Setiap mereka yang hidup menyara keluarganya akan mendapat kekuatan ekonomi yang baru dengan dasar-dasar yang kita akan bangunkan bersama. Setiap kita yang lalu di jalanan melihat segala kepincangan mungkin, akan kita usahakan menjadi bandar yang paling selamat dalam sejarah negara kita. Dan ini boleh kita lakukan bersama. InsyaAllah. Jitra sejahtera, dan saya ucapkan kepada barisan kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berkhidmat buat masyarakat di Jitra. InsyaAllah, mudah-mudahan kemenangan berpihak kepada kita, Perikatan Nasional. Terima kasih. Ni kalau saya sambung belajar nantilah kan, ada lecturer kan, dia macam ni yang saya tengok. Oh, dia leka. Faham. Betul. Sedap. Dia punya tone suaranya, dia punya intonasinya, dia punya lontaran topiknya, lontaran isunya. Saya tak nampak celah mana yang kata sumbangnya. That's why lah bila saya tengok pun konten Prof dekat TikTok pun saya jadi macam antara yang saya suka layan lah. Saya ni jenis orang akademik juga. Saya pun suka layan benda-benda yang tak ada yang lara-lara ni kan. Jadi tengok tu seronok. Dan saya setuju sebenarnya pertemuan di Jitra ni saya boleh sifatkan sebagai sengit. Sebab kedua-duanya ada manifesto dan juga ada vision yang kuat untuk warga Jitra dan terpulang pada anda semua. Sebab yang akan mengundi anda sendiri, Prof dan juga Datin Sabrina hanya sekadar calon saja. Kalau menang mereka berkhidmat, tak menang mereka teruskan berjuang, insya-Allah kan. Jadi tak apa. Jangan berhenti untuk mengikuti semua program-program di bawah BHTV, Harian Metro serta Straits Times, dan pastikan anda terus kekal bersama dengan kami kerana lepas ni kami akan teruskan untuk menemui lebih ramai calon di 6 negeri yang terlibat dengan PRN, dan insya-Allah di Kedah belum selesai lagi. Kami akan cuba dapatkan lagi 2-3 DUN untuk anda semua menilai sendiri kemampuan sama ada PN maupun PHBN di bumi jelapang padi. Thank you Prof. Thank you. Jumpa lagi. Semoga sukses berjaya dan semoga teruskan perjuangan anda. Amin. Terima kasih tuan. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.